Assalamualaikum Cik Hafiz. Kami dari kumpulan 6 akan membentangkan hasil kajian kami yang bertajuk Falsafah Pendidikan Islam dalam Melahirkan Insan Beradab. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang yang ahli, iaitu saya, Azira binti Ahmad Amin, Siti Nurul Najwa binti Ismail, Nurul Fatihah binti Khairul Anwar, Nurul Hazira binti Muhammad Zaki, dan Amirul Adham bin Muhammad. Tanpa membuang masa lagi, kami akan meneruskan pembentangan kami dengan pengenalan. Adab bermaksud perilaku dan perbuatan yang baik, sopan santun, moral, kesusilaan serta kemanusiaan. Ia adalah perkataan Arab, adab, dan mempunyai pelbagai tafsiran dalam kebudayaan yang berbeza. Walau bagaimanapun, satu persamaan dalam tafsiran ini adalah penilaian terhadap peribadi seseorang berdasarkan kesesuaiannya dengan konteks tertentu. Oleh itu, seseorang menunjukkan adab dengan memperlihatkan kelakuan dan kebijaksanaan dalam membuat pilihan yang betul. Sementara itu, akhlak berasal daripada perkataan Arab akhlak yang merupakan bentuk jamak daripada perkataan khuluq yang bermaksud tabiat, kelakuan, perangai, tingkah laku, adat kebiasaan dan juga agama itu sendiri. Dalam istilah akhlak, boleh didefinisikan sebagai sifat-sifat yang terdapat dalam diri seseorang yang memungkinkannya untuk bertindak dengan mudah dan tanpa pemikiran, penelitian atau paksaan. Adab dan akhlak merupakan dua konsep yang saling berkait rapat dalam Islam. Adab mengacu pada perilaku yang baik, kesantunan, moral, sopan santun, kesusilaan serta kemanusiaan. Akhlak di sisi lain mengacu pada sifat-sifat yang tertanam dalam diri seseorang dan mendorongnya untuk melakukan perbuatan baik tanpa berfikir, penelitian atau paksaan. Pendidikan dalam konteks Islam bukan hanya sekadar memberikan pengetahuan kepada masyarakat, tetapi juga melibatkan proses pembentukan dan perkembangan ilmu, kemahiran, kerohanian dan jasmani individu. Pendidikan dalam Islam meliputi segala aspek kehidupan baik duniawi maupun ukhrawi dan memperhatikan keseluruhan manusia termasuk jasmani, akal, jiwa serta aspek material dan spiritual. Pendidikan Islam merupakan proses yang berterusan untuk menghantar pengetahuan, kemahiran dan pemahaman Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dalam membentuk sikap, kemahiran, personaliti dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk memperkembangkan diri, masyarakat, alam sekitar dan negara menuju kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Antara permasalahan kajian adalah yang pertama, mengapa masih ramai remaja Muslim terlibat dalam keruntuhan akhlak dan kurang memiliki adab yang baik walaupun telah mendapat pendidikan terhadap ajaran Islam sejak sekolah rendah? Fenomena ini mungkin disebabkan oleh faktor-faktor sosial yang mempengaruhi perilaku remaja Muslim. Selain itu, pemahaman yang kurang tentang ajaran Islam dan juga kekurangan kaedah pengajaran yang efektif dalam membentuk akhlak yang baik juga menjadi punca. Oleh itu, pendidikan akhlak dan adab perlu dikukuhkan dengan pengalaman kehidupan harian remaja Islam dalam melahirkan insan beradab. Kedua, adakah pengajaran dan pendidikan Islam yang diberikan selama ini hanya bersifat kognitif, iaitu hanya untuk mencapai kesenangan dalam keperiksaan dan kurang mengembangkan aspek akhlak dan adab? Pendidikan Islam hanya memberi tumpuan kepada aspek kognitif seperti memahami konsep dan teori agama belum mencukupi dalam membentuk akhlak dan adab yang baik. Penting untuk mengintegrasikan pendidikan akhlak dan adab ke dalam kurikulum pendidikan Islam sebagai tujuan utama dengan menekankan pada pengalaman langsung, pemodelan perilaku dan amalan akhlak dan nilai-nilai dalam kehidupan harian. Ketiga, adakah mata pelajaran pendidikan Islam yang terdiri daripada 3 komponen utama iaitu tilawah Al-Quran, ulum syariah dan akhlak Islam sudah mencukupi dalam melahirkan insan beradab di era ini? Walaupun mata pelajaran pendidikan Islam melibatkan 3 komponen utama iaitu tilawah Al-Quran, ulum syariah dan akhlak Islam, falsafah pendidikan Islam perlu memastikan sama ada kurikulum dan kaedah pengajaran yang sedia ada sudah mencukupi dalam melahirkan insan beradab pada era moden ini, kerana memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan berintegrasi yang menggabungkan pemahaman konsep dengan aplikasi praktikal dalam kehidupan harian. Seterusnya, bagaimanakah falsafah pendidikan Islam dapat diterapkan secara efektif dalam menghadapi cabaran pendidikan moden dan mengatasi halangan-halangan dalam melahirkan insan beradab? Dalam menghadapi cabaran pendidikan moden, penerapan falsafah pendidikan Islam yang komprehensif dapat menjadi penyelesaian yang berkesan. Pendekatan ini harus melibatkan pembangunan akhlak dan adab yang holistik dengan penekanan pada pemahaman nilai-nilai Islam, pembentukan karakter yang kukuh, pemodelan perilaku dan amalan adab dalam interaksi sosial. Penting juga untuk menggabungkan pendidikan akhlak dan adab dengan keperluan kontemporari dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi perubahan dan cabaran zaman. Persoalan kajian. Persoalan yang pertama adalah apakah peranan pendidikan Islam dalam melahirkan individu yang beradab? Pendidikan Islam dikatakan mampu memainkan peranan yang
penting dalam melahirkan individu yang beradab. Kajian ini akan mengkaji sejauh mana kebenaran pernyataan tersebut dalam generasi masa kini. Selain itu, kajian ini juga akan membincangkan aspek-aspek penting dalam pendidikan Islam yang mampu mempengaruhi akhlak seseorang sekaligus melahirkan individu yang berakal mulia. Persoalan yang kedua ialah apakah impak kehilangan adab terhadap ilmu dan pendidikan. Kehilangan adab dan nilai-nilai beradab dapat memiliki kesan negatif yang signifikan terhadap ilmu dan pendidikan. Di masa ini, masyarakat hanya menitik beratkan pendidikan barat yang mengutamakan kemahiran intelektual dan ilmiah. Kajian ini akan membincangkan impak asbab kehilangan adab terhadap ilmu dan pendidikan. Persoalan yang ketiga adalah apakah kepentingan adab dalam kehidupan. Adab membantu membangun hubungan sosial yang baik antara individu. Dalam konteks profesional, adab berperanan penting dalam membangun reputasi yang baik dan memajukan kerjaya seseorang. Namun, generasi masa kini kurang menitik beratkan peradaban dalam kehidupan seharian. Kajian ini akan mengkaji peranan falsafah pendidikan Islam dalam melahirkan insan beradab. Persoalan yang terakhir adalah apakah kaitan antara kepercayaan kepada Tuhan dengan akhlak mulia. Secara bahasa, iman berarti membenarkan, sementara menurut istilah adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati dan mengamalkan dalam perbuatannya. Individu yang beriman sekaligus akan mencontohi tokoh-tokoh Islam terdahulu dalam pemikiran dan perlakuan seharian. Hal ini akan membentuk perilaku yang berakhlak dan beradab. Kajian ini akan membincangkan kaitan antara kepercayaan kepada Tuhan dengan akhlak mulia. Terdapat 4 objektif kajian terhadap falsafah pendidikan Islam dalam melahirkan insan yang beradab. Objektif yang pertama ialah menjelaskan konsep falsafah pendidikan Islam dalam membentuk insan yang beradab. Hal ini adalah untuk memahami dengan lebih mendalam berkenaan konsep falsafah pendidikan Islam yang telah memberikan penekanan pada pembentukan insan yang memiliki adab dan akhlak yang baik. Objektif yang kedua ialah mengkaji kepentingan pendidikan Islam dalam membentuk insan yang beradab pada masa kini. Hal ini adalah untuk mengkaji betapa pentingnya pendidikan Islam dalam menghasilkan individu yang memiliki adab dan akhlak yang baik pada masa kini. Seterusnya, kita pergi kepada objektif yang ketiga iaitu mengenal pasti matlamat yang perlu dicapai melalui pendidikan Islam dalam membentuk insan yang beradab. Ini juga adalah untuk mengenal pasti matlamat yang harus dicapai dalam pendidikan Islam dalam melahirkan model insan yang beradab. Objektif yang terakhir dalam kajian ini ialah mengajukan cadangan untuk memperkukuhkan lagi pendidikan Islam dalam membentuk insan yang beradab. Hal ini adalah untuk memberi cadangan kepada pelbagai pihak untuk memperkuatkan lagi pendidikan Islam dalam membentuk insan yang beradab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fatihah binti Khairul Anwar. Saya daripada kelas MHA 1A. Pada hari ini, saya akan membentangkan mengenai objektif kajian terhadap falsafah pendidikan Islam dalam melahirkan insan yang beradab. Saya juga akan membuat pembentangan mengenai sorotan kajian berdasarkan hasil yang diperoleh daripada penulis yang bernama Asmawati Suhid yang bertajuk Pengajaran Adab dan Akhlak Islam dalam Membangunkan Modal Insan. Berdasarkan hasil yang telah diperoleh daripada penulis iaitu Asmawati Suhid yang berjudul Pengajaran Adab dan Akhlak Islam dalam Membangunkan Modal Insan, tujuan artikel ini dibuat adalah kerana mengupas kepentingan pendidikan Islam dan pembukaan akhlak dalam kalangan remaja. Hal ini kerana mereka adalah pemanggil peradaban ummah pada masa kini. Tujuan yang kedua ialah untuk merungkai permasalahan yang timbul dalam membangunkan modal insan yang beradab. Hal ini kerana ramai remaja Muslim terlibat dalam keruntuhan akhlak walaupun mereka telah diberi pendedahan kepada ajaran Islam sejak di bangku sekolah rendah lagi. Tujuan yang ketiga ialah mencadangkan beberapa penyelesaian untuk menangani masalah tersebut. Hal ini adalah kerana para remaja Muslim merupakan harapan ummah yang perlu dipupuk dan dididik dengan akhlak yang mulia menerusi pendekatan Islam yang komprehensif dan efektif. Seterusnya, kita pergi kepada kepentingan yang telah digariskan oleh penulis iaitu penerapan nilai akhlak dalam kalangan remaja. Hal ini kerana untuk melahirkan remaja yang soleh dan berakhlak perlu bermula daripada intisari tauhid kepada Allah SWT. Kepentingan yang kedua ialah membangunkan moral insan yang mempunyai kekuatan jasmani dan rohani. Ini adalah untuk melahirkan insan yang berkualiti dan mempunyai ketahanan diri untuk mengelakkan diri daripada perbuatan buruk. Kepentingan yang terakhir ialah mempunyai kepercayaan kepada pendidikan agama. Hal ini adalah untuk mempengaruhi cara pemikiran anak-anak khususnya dalam kalangan remaja pada masa kini. Selain itu, penulis juga telah memberikan cadangan untuk melahirkan insan yang beradab. Antaranya ialah mengadakan satu mekanisme yang berkesan. Ini adalah untuk menilai akhlak remaja atau pelajar di sekolah. Ini bermakna mereka bukan sahaja dinilai dari sudut kognitif tapi dinilai dari sudut amalan dan penghayatan. Cadangan yang kedua ialah memperbanyakkan aktiviti yang membentuk penghayatan Islam di sekolah. Hal ini adalah untuk memantapkan rohani dalam kalangan pelajar menerusi penghayatan Islam tersebut.
Yang terakhir, penulis juga turut mengemukakan matlamat dalam melahirkan model insan yang beradab. Matlamat yang pertama ialah memantapkan serta mengukuhkan iman dan takwa dalam diri remaja. Hal ini dapat membentuk pelajar yang mampu mengharungi nilai-nilai wah menerusi iman dan takwa yang mantap. Matlamat yang terakhir ialah menguasai dan menghayati ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Hal ini dapat membangunkan model insan yang memindahkan kelas pertama seperti mana yang diharapkan oleh negara. Berdasarkan kajian kami telah mengambil sumber-sumber internet sebagai sumber maklumat dalam pendidikan ini. Penggunaan rujukan daripada sumber-sumber internet ini membolehkan kami memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan terkini mengenai skop kajian. Kelebihan ini terletak pada akses tanpa had dan sempadan waktu yang terdapat pada internet. Dengan menggunakan laman sesawan ini, kami dapat memperoleh maklumat yang relevan mengenai falsafah pendidikan Islam dalam membentuk individu yang beradab. Maklumat yang diperolehi melalui internet akan dikumpulkan dan dimanfaatkan dalam penyediaan kajian lapangan ini. Melalui pembacaan dari Al-Atas Philosophy of Islamic Education yang dikarang oleh Sanusi Ismail dapat dirumuskan seperti berikut. Pertama, pembentukan masyarakat dan kepimpinan yang baik. Falsafah pendidikan Islam menekankan pentingnya pendidikan yang menghasilkan individu yang baik sebagai prasyarat yang mengembangkan masyarakat, pemerintahan dan kepimpinan yang baik dalam masyarakat Islam. Dengan mengimplementasikan falsafah pendidikan Islam diharap akan terbentuk masyarakat yang lebih baik. Kedua, tujuan pendidikan Islam. Pendidikan Islam bertujuan untuk menghasilkan individu yang baik untuk kehidupan baik di dunia ini maupun di akhirat. Hal ini berbeza dengan banyak universiti ketika ini yang hanya fokus pada menghasilkan profesional untuk mencapai kehidupan baik di dunia ini saja, tanpa menitik beratkan kehidupan di akhirat. Pendidikan Islam harus merangkumi aspek-aspek menyeluruh dalam kehidupan. Dan yang terakhir, pendidikan dalam kriteria fardu ain dan fardu kifayah. Falsafah pendidikan Islam menekankan perlunya pendidikan yang merangkumi pengetahuan tentang kewajipan individu fardu ain dan kewajipan yang dilakukan oleh segelintir masyarakat iaitu fardu kifayah. Ini bermaksud siswa yang terlepas dari bidang keahlian mereka perlu mengambil tahu tentang kewajipan individual dan kewajipan segelintir masyarakat dalam Islam. Melalui pembacaan artikel pembentukan ilmuwan beradab melalui penerapan konsep takdib dalam pendidikan, suatu analisis yang dikarang oleh Zuraida Osman dapat dirumuskan seperti berikut. Pertama, kehilangan adab dalam masyarakat Muslim. Falsafah pendidikan Islam mendorong pentingnya adab dalam semua aspek kehidupan. Kehilangan adab dalam masyarakat Islam telah menyebabkan pemahaman yang tidak mencukupi terhadap nilai-nilai etika dan akhlak. Oleh kerana itu, pendidikan Islam perlu memfokuskan pada pembentukan insan yang memiliki adab yang baik sebagai sebahagian dari proses pendidikan. Kedua, impak kehilangan adab terhadap ilmu dan pendidikan. Dalam konteks falsafah pendidikan Islam, ilmu dan pendidikan tidak hanya memfokuskan pada aspek akademik semata-mata, tetapi juga melibatkan pembangunan peribadi dan nilai-nilai etika. Kehilangan adab telah menyebabkan pengabaian terhadap pembangunan peribadi dan pemahaman yang sempit terhadap ilmu. Oleh kerana itu, pendidikan Islam perlu mengintegrasikan adab dalam proses pembelajaran untuk melahirkan insan yang beradab. Ketiga, pentingnya ilmu beradab. Falsafah pendidikan Islam menekankan pentingnya memiliki ilmuwan yang beradab, iaitu mereka yang menerapkan adab dalam semua aspek kehidupan. Ilmuwan yang beradab diperlukan dalam masyarakat Islam untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam ilmu dan penelitian mereka. Pendidikan Islam harus menghasilkan ilmuwan yang tidak hanya memiliki pengetahuan yang luas tetapi juga memiliki sikap dan perilaku yang beradab. Melalui pembacaan artikel peranan guru pendidikan Islam menerusi falsafah pendidikan Islam dalam membentuk kemejadian individu murid yang berakhlak yang dikarang oleh Rohizan Ya, Abdul Halim Tamuri, Muhammad Musni Zam Jaafar, Khairul Najah Abdul Rahim dan Muhammad Hishamuddin Abdul Hamid dapat dirumuskan seperti berikut. Pertama, pengajaran nilai akhlak yang dikaitkan dengan kepercayaan kepada Tuhan dapat melahirkan pelajar yang berakhlak mulia. Pendidikan Islam mempunyai peranan penting dalam membentuk akhlak yang baik pada pelajar. Pengajaran nilai-nilai akhlak yang berhubungan dengan kepercayaan kepada Tuhan akan menghasilkan hasil yang diinginkan. Dalam konteks ini, penting bagi pelajar untuk menghayati dan mengaplikasikan pelajaran pendidikan Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sayangnya, banyak pelajar masa kini kurang menyedari manfaat mempelajari mata pelajaran pendidikan Islam dan menganggapnya hanya sebagai mata pelajaran biasa. Oleh kerana itu, penting untuk mengintegrasikan falsafah pendidikan Islam ke dalam pengajaran dan mendorong penghayatan nilai-nilai agama agar dapat membentuk anak yang mulia pada generasi muda. Kedua, pendidikan Islam berperanan dalam membentuk keimanan dan ketakwaan pelajar. Kuat atau lemahnya iman seseorang dapat dicerminkan dari perilaku akhlaknya. Iman yang kuat akan menghasilkan akhlak yang baik dan mulia. Sementara iman yang lemah akan melahirkan akhlak yang buruk.
Oleh kerana itu, pendidikan akhlak yang baik dan mulia perlu didukung oleh akidah dan keimanan kepada Allah. Keimanan yang kuat menjadi benteng yang efektif dan mengatasi masalah keruntuhan akhlak dan gejala sosial dalam masyarakat. Dan yang terakhir, falsafah pendidikan Islam memberi pendekatan pada tanggungjawab sebagai khalifah Allah. Falsafah pendidikan Islam adalah pendekatan pendidikan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam di mana pendidikan bertujuan untuk menyediakan individu dengan pengetahuan yang cukup agar dapat mengenal diri mereka sendiri, tugas dan tanggungjawab mereka sebagai hamba dan khalifah Allah. Melalui pemahaman dan pelaksanaan tanggungjawab ini dengan baik, seseorang dapat menjadi insan yang soleh dan solehah. Dengan demikian, pembentukan akhlak pada murid akan mencapai tujuan yang ditetapkan oleh falsafah pendidikan Islam dalam membangunkan kekuatan rohani dan jasmani. Jadi terdapat beberapa kesimpulan yang kita dapat simpulkan, iaitu bahawa pendidikan Islam memainkan peranan penting dalam membentuk insan beradab, iaitu membentuk moral yang tinggi, integriti dan personaliti yang baik. Pendidikan Islam memberikan landasan moral yang kuat berdasarkan ajaran agama Islam. Ini melibatkan pembelajaran nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, kesabaran dan rasa hormat. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai ini, individu dapat membentuk moral yang tinggi, mempraktikkan integriti dalam tindakan mereka dan mengembangkan personaliti yang baik. Ia juga dapat membantu individu membangun akhlak yang mulia, etika yang kukuh dan tanggungjawab sosial. Pendidikan Islam juga memberikan panduan tentang bagaimana individu harus berinteraksi dengan Allah, sesama manusia dan alam sekitar. Ini mencakup ajaran tentang akhlak yang mulia seperti kemurahan hati, kejujuran dan kesederhanaan. Selain itu, pendidikan Islam mengajarkan tentang tanggungjawab sosial termasuk kewajipan memberi pertolongan kepada yang membutuhkan, memelihara lingkungan dan berkontribusi positif pada masyarakat. Dengan mempraktikkan ajaran ini, individu dapat mengembangkan etika yang kukuh dan tanggungjawab sosial yang kuat. Seterusnya, ia dapat meningkatkan integrasi pengetahuan agama dan ilmu praktikal. Ia juga mengajar pengetahuan agama sebagai asas moraliti dan etika, mendorong pembangunan kemahiran praktikal yang relevan dengan tuntutan zaman. Dan terakhir, ia akan mendorong pembangunan akhlak yang mulia, kreativiti dan keadilan. Ini menekankan pembangunan akhlak yang mulia dan etika yang kukuh, mendorong kreativiti dalam berfikir dan bertindak, mengajarkan nilai-nilai keadilan dan mempromosikan kesaksamaan. Jadi bagi penutup mengenai pentingnya pelaksanaan prinsip-prinsip pendidikan Islam dalam membentuk masyarakat yang beradab dan peranan pendidikan Islam dalam menghasilkan insan yang beradab yang memberi sumbangan positif adalah pelaksanaan prinsip-prinsip pendidikan Islam yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran praktikal sangat penting dalam membentuk masyarakat yang beradab. Dengan menggabungkan aspek spiritual dan intelektual, pendidikan Islam membantu membangun keselarasan antara pengetahuan dunia dan nilai-nilai keagamaan. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan pemahaman yang holistik tentang dunia dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Pendidikan Islam memainkan peranan yang signifikan dalam menghasilkan insan beradab yang memberi sumbangan positif. Melalui pendidikan Islam, akhlak yang mulia, etika yang kukuh dan tanggungjawab sosial ditekankan dan diperkuat. Pendidikan Islam membentuk insan yang memiliki moral yang tinggi dan kesedaran akan tanggungjawab mereka terhadap diri sendiri, masyarakat dan lingkungan. Dengan memperkuat nilai-nilai ini, pendidikan Islam membantu membentuk individu yang berintegriti dan dapat memberikan kontribusi positif dalam masyarakat. Selain itu, pendidikan Islam juga membantu mengembangkan keupayaan individu untuk beradaptasi dan berinovasi. Dalam dunia yang terus berubah dan kompleks, pendidikan Islam memberikan landasan yang kuat bagi individu untuk menghadapi tantangan dan situasi yang beragam. Dengan memahami prinsip-prinsip Islam yang inklusif, menghargai perbezaan, individu dapat beradaptasi dengan baik dalam masyarakat multicultural dan global saat ini. Selain itu, pendidikan Islam mendorong individu untuk berinovasi dalam memecahkan masalah dan mengembangkan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi, secara keseluruhan, pendidikan Islam yang menerapkan prinsip-prinsipnya dengan baik dapat membentuk masyarakat yang beradab, di mana individu memiliki moral yang tinggi, pengetahuan yang luas dan personaliti yang baik. Pendidikan Islam juga berperanan dalam menghasilkan insan yang beradab yang mampu memberikan sumbangan positif melalui pemahaman yang holistik, akhlak yang mulia, tanggungjawab sosial dan inovasi. Sekian, terima kasih.